السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surah Muzir, Surah Muzir, Barisan AJK, dan juga kaum muslimin muslimah yang dapat hadir pada malam ni, pada malam Jumaat. Mungkin di surau tuan-tuan ni biasa baca Yasin kot. Walaupun sebegitu, saya diberi peluang pada malam ni untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan. Tekak pun kering. Tekak kering, tapi saya tak pergi ke istana. Sini aja. Jadi alhamdulillah, kita rafakkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang sebagaimana yang diminta oleh Tuan Haji Sabri, minta menyentuh berkenaan dengan pemimpin dan memilih pemimpin. Sebenarnya kalau kita lihat pada senario yang berlaku di Malaysia kita ni, memang kita sudah mendapat Perdana Menteri yang baru. Walaupun sebegitu, kalau kita kembali kepada tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat ni, di antaranya adalah untuk memilih pemimpin. Yang mana dalil sama ada Al-Quran hadis cukup banyak berkenaan dengan memilih pemimpin, bagaimana kriteria pemimpin. Begitu juga natijah daripada mereka yang memilih pemimpin. Dan dengan kerana itulah saya pun membawa satu kitab lah. Sebenarnya kitab ni saya ada mengajar di 3 tempat, di Masjid Banting dan juga Masjid Johan Steele, Masjid Al-Hidayah Johan Steele tu, tepi tu. Menggunakan kitab ni juga, kitab Al-Kabair. Judul bahasa Arabnya Al-Kabair, tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu Rumi, iaitu kitab dosa-dosa besar. Dan ada satu tempat saya mengajar di Kampung Melayu Subang pun menggunakan kitab ini juga. Yang mana kitab ni cukup bagus, dan memang baguslah, sebab dia adalah merupakan kitab yang disusun berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Maksudnya dalil daripada Al-Quran dan Hadis. Kembali kepada Islam adalah agama yang bersumber daripada 2 sumber, Al-Quran dan Hadis, dan juga diikuti oleh ijma' dan qiyas, dan ada lagi 6 hukum-hukum yang lain atau sumber yang lain. Yang mana kita lihat kepada kitab inilah. Jadi sebagai rujukannya, saya ada dalam blog-blog saya berkenaan dengan pemimpin. Cuma saya teringat tadi bawa kitab ni lah. Jadi saya sesungguhnya saya ada blog, ada 2 blog. Bukan blog di Roblox tu, bukan. Blogger. Saya tulis artikel-artikel di atas nama saya lah, Ustaz Haji Marzuki Burhanuddin. Ada 2 blog. Blog yang pertama saya buat tahun 2015, tapi dalam 3 tahun selepas itu tak boleh nak login. Saya buat blog baru lepas tu, yang sekarang adalah blog baru di atas nama saya juga.
Tuan-tuan boleh baca dalam blog saya tu percuma saja, nak dikongsikan dengan siapa-siapa pun boleh, nak dikongsikan individu pun boleh, nak dikongsikan dengan pertubuhan mana-mana pun boleh, percuma saja. Dan juga di dalam Facebook saya pun saya ada buat rakaman ni online ni, ada online. Tuan-tuan bolehlah friend dengan saya, nanti saya accept. Tuan-tuan tu boleh tengok dalam tiap-tiap malam lah, tiap-tiap saya berkuliah, saya akan buat rakaman secara online. Dan kadang-kadang berkesempatan saya akan convert kepada YouTube. Kita boleh tengok dalam YouTube juga. Yang mana sebenarnya jarang saya berceramah. Ada juga dalam forum-forum tertentu. Biasanya kita menggunakan kitab. Yang mana kitab inilah tuan-tuan boleh, kalau beli pun bagus. Ini kitab Dosa-Dosa Besar yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi, satu ulama besar dalam bidang hadis, yang mana diterjemahkan dalam bahasa Melayu Rumi oleh Syed Ahmad Smaid. Di sini ada 70 dosa besar. Yang mana 70 dosa besar berdasarkan kepada yang dihimpun oleh Imam Al-Zahabi berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dan pada tajuk malam ni saya mengambil satu tajuk. Sebenarnya tajuk ini agak mungkin keras sikit dia tulis di sini. Dosa yang ke-16, pemimpin penipu. Keras lah kot. Tapi kita tak perlu rasa keras, ini agama. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memberi pesanan kepada kita, maknanya kita kena ambil. Sami'na wa ata'na. Yang mana kembali kepada apa yang kita cuba bincangkan pada malam ni berkenaan dengan pemimpin dan memilih pemimpin. Yang mana berkenaan dengan kepimpinan ini, seperti yang kita sebutkan tadi, disebut secara banyak dalil-dalil daripada Al-Quran dan Hadis. Ini bermaksud pemimpin dan memilih pemimpin itu adalah merupakan satu daripada agenda yang penting syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang disyariatkan kepada Nabi akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pemimpin, memilih pemimpin ni sama ada pemimpin kepada diri sendiri, atau pemimpin kepada keluarga, atau pemimpin kepada masyarakat, ataupun naik lagi kepada pemimpin kepada negara. Yang mana setiap orang tu adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin. Sekurang-kurangnya kita pimpin diri kita sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada neraka. Kita kena pimpin, kena bimbing diri kita agar kita tidak termasuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita berkeluarga, naklah kita jaga keluarga kita agar tidak termasuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekurang-kurang pemimpin yang penting untuk kita jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka Allah. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut juga berkenaan dengan pemimpin sebagai laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai pemimpin, pembimbing kepada kaum wanita. Yang mana sebagai ketua keluarga, laki-laki membimbing isterinya sebagaimana membimbing dirinya dan anaknya dan isterinya agar mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai pemimpin, yakni laki-laki sebagai pemimpin, di situ ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, bukan setakat membimbing isterinya kepada jalan Allah. Yang ini berkenaan dengan nafkah sebagai suami, memberi nafkah kepada isteri, makan, minum, pakai, tempat tinggal, pendidikan, kesihayan, itu adalah nafkah. Kalau tuan-tuan belajar dalam bab an-nafkah, dalam bab munakahat, ada satu bab berkenaan dengan yakni an-nafkah, memberi nafkah. Jadi nafkah itu ada dua bahagian. Nafkah zahir, yakni makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan sebagainya. Dan juga nafkah batin itu hubungan dengan isteri, hubungan kelamin ataupun hubungan seksual. Dan termasuk juga orang-orang di bawah pimpinan kita, yang anak-anak ataupun mereka-mereka yang di dalam penjagaan kita, orang yang berhak kita memberi nafkah ataupun tanggungjawab memberi nafkah. Begitu juga kalau kita belajar dalam kitab fiqh, yang ni ada mereka yang wajib kita memberi nafkah secara furu' ataupun usul. Usul ni maknanya ibu, ayah dan ke atas. Apabila mereka tidak mampu, kita wajib memberi nafkah. Ataupun furu' ni orang yang ke bawah seperti isteri, anak, cucu dan sebagainya.
Apabila mereka tidak mampu, wajib kita memberi nafkah. Dipanggil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tanggungjawab besar sebagai laki-laki yang bergelar sebagai suami, yang bergelar sebagai ayah. Bukan semata-mata perkahwinan itu satu keseronokan yang mengharuskan istimta', yakni hubungan jenis semata-mata, tetapi lebih daripada itu sebagai tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai ayah untuk memastikan diri kita dan keluarga kita agar tidak masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Itu dari segi kepimpinan. Maknanya pemimpin ini mana wujud dalam diri setiap orang, dan setiap individu itu dia sebagai pemimpin. Sama ada pemimpin kecil sehingga kepada pemimpin besar, bertaraf negara, sebagaimana yang kita dimaklumkan kita ada Perdana Menteri yang baru. Dan balik kepada apa yang kita cuba bincangkan berkenaan dengan kepimpinan yang besar, makna kepimpinan yang berbentuk negara atau kepimpinan yang ada hubungan dengan rakyat. Yang mana kita sebutkan tadi dalam kitab ini, tajuk berkenaan dengan pemimpin yang menipu, yakni dosa yang ke-16. Saya tak tahu tuan-tuan ada pakai kitab ni di sini ke tidak? Tidak. Kitab Al-Kabair tak ada. Takut ulang kaji je, nanti jadi ulang kaji. Macam pernah dengar je ustaz. Jadi tak syok lah kan. Nah, kalau belum pernah dengar, baguslah. Jadi insya-Allah. Jadi ada 70 dosa besar di sini. Apa kita sebut sebagai dosa besar bermakna seseorang yang dia tidak bertaubat daripada dosa besar, dia akan mati dalam keadaan fasik. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa dia, makna dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kesan daripada dosa besar itu apa? Fasik. Fasik ini adalah merupakan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala cop dia ni kalau tidak bertaubat dan tidak dapat keampunan daripada Allah, di mana dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala pada tempoh yang tertentu. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, selagi ada iman di dalam diri dia, akan dimasukkan dalam syurga. Tetapi neraka ni tempat yang memang kita tidak nak duduk. Sesaat di dalam neraka tu adalah saat yang amat mengerikan, amat yang neraka ni adalah tempat yang amat dahsyat. Kepanasan neraka ni kepanasan dunia ni 1/70 daripada panas neraka. Jadi maknanya dahsyatnya. Dan kalau azab neraka ni bagaimana? Ular yang mengagut orang-orang yang mendapat azab dalam neraka ular itu, kalau setitik dia punya racun tu terjatuh di atas muka bumi ini, tidak akan ada satu hidupan pun azabnya. Begitu juga dengan azab-azab yang lain. Yang mana azab neraka ni di antara bahan-bahan bakarnya adalah yakni manusia dan juga batu batan. Itu adalah merupakan azab ataupun pembakar-pembakar di dalam neraka. Wa anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Yakni bahan bakar neraka tu manusia sendiri dan juga batu-batu. Maksud batu di situ adalah batu-batu berhala yang dijadikan sembahan oleh mereka-mereka daripada awal syirik kepada Allah sehingga akhir zaman, di mana batu itulah yang akan membakar ahli neraka. Dan termasuk ahli neraka itu sendiri, mereka itu sudah menjadi pembakar kepada orang lain, dahsyatnya. Dan kita sebagai orang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat, sudah tentulah kita tidak nak termasuk dalam mereka-mereka yang dimasukkan dalam neraka dengan sebab perbuatan kita salah, dengan sebab kita mungkin dalam perkara-perkara memilih pemimpin, takut menyebabkan kita akan termasuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyebut, yakni hadis riwayat Muslim. Hadis ini pernah dibacakan dalam khutbah Jumaat sebelum daripada pilihan raya lah. Ada 4 khutbah kalau tidak salah saya berkenaan dengan kepimpinan. Khutbah-khutbah yang bagus yang disusun oleh Jabatan Agama Islam, dan saya pernah dijemput untuk berkhutbah di Banting. Maknanya ada khutbah yang memang khutbah tu bagus-bagus. Bagaimana pemimpin dan hubungan dengan negara, dan bagaimana memilih pemimpin. Ini bermakna pemimpin dan memilih pemimpin itu adalah perkara yang amat besar dan dipandang oleh Islam. Hatta dalam perkara makan minum pun Islam lihat, hatta berkenaan dengan
berkenaan dengan buang air besar, air kecil pun Islam memberi peraturan. Apakah dalam perkara memilih pemimpin itu Islam tak beri peraturan? Mustahil lah. Sekecil-kecil benda pun Islam memberi peraturan. Hatta meludah pun Islam memberi peraturan. Apakah memilih pemimpin itu tidak diatur oleh Allah? Mustahil. Yang mana dalam sebuah hadis, saya mengambil potongannya. Hadis ini pernah dibacakan, kalau tuan masih ingat, masa khutbah Jumaat dulu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar. Kalau tuan ingatlah, cuma kadang-kadang kita tidur, kita tak ingat apa. Balik sembahyang Jumaat, isteri tanya, bang, khutbah bagaimana? Oh, bagus. Apa khutbahnya? Saya tidur. Bagus tidur. Bukan khutbah yang bagus, dia tidur yang bagus. Di mana kita kena dengar khutbah. Khutbah tu adalah merupakan ilmu. Di mana dalam penyampaian ataupun dalam bentuk menyampaikan ilmu ni ada dinamakan khutbah, ada dinamakan tazkirah, ada dinamakan ceramah, ada nama dialog. Di mana perkara-perkara itu berbeza. Yang mana kalau kita belajar dalam bab komunikasi, mestikan diajar kepada kita bagaimana dinamakan dialog dan sebagainya. Itulah dia beza. Sebab khutbah ni adalah merupakan umpama satu bentuk ringkasan-ringkasan penyampaian. Jadi dia bentuk ringkas. Berbeza dengan ceramah. Ceramah ni kita boleh pusing kanan, pusing kiri. Khutbah ni dia satu hala saja. Kalau salah, salah lah. Tak boleh tanya orang lain. Kadang orang baca khutbah dia tanya makmum saya betul ke tidak? Tak ada. Dia terus saja. Dan biasanya orang Salam akan berkhutbah, yakni khutbah yang pendek. Khutbah pendek tapi solatnya panjang. Surah panjang itu berbeza dengan kita lah. Kadang kita berkhutbah panjang solatnya, yakni surah pendek-pendek. Jadi balik kepada apa yang kita berkongsikan di sini, di mana pernah satu masa Abu Zar bertanya atau meminta jawatan kepada Rasulullah SAW. Minta jawatan Abu Zar Al-Ghifari, satu sahabat yang zuhud ni, di mana dia adalah orang yang zuhud dan dia adalah orang yang wara'. Dan pernah di antara Rasulullah SAW pernah menasihatkan dia pada satu nasihat saja. Dia tanya Rasulullah SAW, ya Rasul, nasihatkan saya. Nabi kata, la taghdab, jangan kamu marah. Dia kata, mintalah nasihat lagi Rasulullah, la taghdab, jangan kamu marah. Dia mana Nabi ulang yang sama. Sebab Abu Zar ni dia adalah orang yang emosi, cepat marah. Sehingga diajar oleh Nabi agar dia jangan marah, sehingga jadi orang yang penyabar, yang tawaduk. Jadi kata Rasulullah kepada Abu Zar apabila beliau meminta jawatan, ya Abu Zar, innaka dha'if wa innaha amanah, hingga akhir hadis. Atau maqal hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, innaka dha'if, sesungguhnya kamu ataupun awak lemah. Wa innaha amanah, yakni jawatan-jawatan tu sebagai amanah. Dalam hadis ini agak panjang, cuma saya ambil keratan itu saja. Rasulullah menyebut tentang kekuatan, innaka dha'if, sesungguhnya kamu lemah. Wa innaha amanah, dan dua, yakni amanah, lemah dan juga amanah. Apa maksud di sini? Sebagai pemimpin tu dia mesti kuat, dia mesti adil, dia mesti amanah, dan dia mesti berakhlak, berintegriti. Itu sebagai pemimpin. Apa yang dimaksud sebagai lemah ni? Ya Abu Zar, innaka dha'if, lemah. Apakah seorang pemimpin tu dia mesti bodybuilder? Tidak semesti. Lemah di sini maksudnya yang ni kuat, orang yang profesional. Yang ni pemimpin ni tidak sama. Pemimpin dalam masjid dia kekuatan dia bagaimana? Pemimpin sebagai pemimpin negara, kekuatan dia bagaimana? Profesional. Yang satu orang yang diberi jawatan sebagai pemimpin perang, sudah tentulah dia mesti kuat tenaganya dan dia mesti orang yang pandai masalah perang. Kalau pemimpin sebagai pemimpin negara, sudah tentulah bukan tidak perlu orang yang bodybuilder untuk pimpin negara ni, tapi orang yang profesional, orang yang berilmu tentang kepimpinan, dan dia juga mesti ada sifat adil, amanah, dan dia orang yang berakhlak. Inilah pemimpin yang ditetapkan oleh Islam, sebagaimana Nabi sebut di sini, ya Abu Zar, innaka dha'if, sesungguhnya kamu ataupun awak lemah. Wa innaha amanah, sedangkan pepimpinan ataupun pangkat jawatan tu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana dalam hadis yang lain pula Rasulullah SAW ada menyebut al-imamul adil yudhilluhu Allah fi dhillihi yawma la dhillu illa dhillu. Hadis riwayat Rawi Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua ulama hadis, Bukhari dan Muslim. Hadis ni agak panjang sebenarnya, cuma diambil pada bahagian ini oleh penulis, yang mana apa yang maksud di sini? Pemimpin ataupun penguasa yang adil akan dilindungi Allah dalam naungannya di hari tiada naungan kecuali naungannya sahaja. Kelebihan pemimpin. Pemimpin yang adil, kata Rasulullah, akan dilindungi Allah. Bila? Di hari mahsyar yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan dalam hadis ini akan mendapat naungan Allah. Di mahsyar ni tempat yang memang tidak ada satu teduhan. Disebut dalam hadis Nabi SAW, saya pun ada tulis dalam blog saya tentang perjalanan ke mahsyar. Ada banyak artikel bermula daripada saat satu orang tu sakaratul maut, malam pertama dikubur dan seterusnya sampai dibangkitkan di mahsyar sehingga dihisap. Ada satu dalam blog saya itu secara bermula daripada saat kematian tu. Yang mana dalam hadis yang panjang disebut Rasulullah SAW, yakni di mahsyar, bagaimana bumi mahsyar. Yakni bumi mahsyar tu umpama dia punya warna seperti perak. Yakni warna yang berkilat seperti perak, yang tidak ada satu tumbuhan pun dan tidak ada satu naungan. Yang seseorang yang adil dalam kepimpinannya, dia akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat bila? Di saat di mahsyar. Di mahsyar ni tempat yang tidak ada naungan. Ini penting. Sebagai pemimpin, kedudukannya, tarafnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah satu taraf yang tinggi. Syaratnya dia adalah pemimpin yang adil. Adil maksud di sini meletakkan sesuatu pada tempatnya, semua adil. Bukan maksudnya adil dia beri projek pada keluarganya, projek pada keluarga sini, tidak itu. Adil di sini meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada haknya. Sebagai pemimpin bagaimana? Dia mesti adil. Di mana dalam keadaan itu pemimpin ini akan diberi naungan oleh Allah di saat yang tidak ada naungan di mahsyar. Dan dalam hadis yang lain pula, ini kita tengok hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan pemimpin. Al-muqsituna ala munabir min nur alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Rawi Muslim dan Nasa'i. Yang bermaksud para pemimpin yang adil akan berada pada mimbar, yakni pada pentas yang dari cahaya, iaitu mereka yang sentiasa berlaku adil di dalam hukum mereka, yang bersikap timbang rasa terhadap keluarga mereka dan terhadap sesiapa yang diserahkan penguasaannya. Yakni bagaimana kelebihan pemimpin. Pemimpinnya bagaimana? Pemimpin yang adil akan diletakkan di mahsyar besok di tempat yang bercahaya. Satu tempat podium yang bercahaya, tempat yang hebat. Iaitu bagaimana? Kerana sebab apa? Masa mereka jadi pemimpin, mereka berlaku adil di dalam hukum. Mereka memberi bantuan kepada mereka yang perlu dibantu, umpamanya. Mereka memberi peruntukan kepada mereka yang perlu diberi peruntukan. Dan juga mereka berlaku adil kepada musuh politik ataupun kawan politik. Jadi adil. Jadi pemimpin yang begini, dan mereka berhukum dengan hukum yang benar masa jadi pemimpin, yang mana mereka akan mendapat tempat yang mulia, satu podium, satu tempat, satu pentas yang bercahaya. Ini kelebihan pemimpin. Jadi pemimpin ada kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita sebutkan tadi, mesti ada pemimpin. Dalam keluarga pun ada pemimpin, apatah lagi di dalam melaksanakan tuntutan maslahah umat yang besar. Sebagai pemimpin negara sudah tentulah mesti nak ada pemimpin. Walaupun sebegitu, pemimpin itu, diri pemimpin itu orang yang adil. Dalam diri dia tu berakhlak. Dia ni orang yang berintegriti. Dia ni orang yang profesional dalam bidang dia. Dan setiap tindak tanduknya mesti berlaku adil. Bagaimana contoh keadilannya adalah Rasulullah SAW. Itu pemimpin yang pertama. Dan juga diikuti oleh Khulafa'ur Rasyidin. Dan juga mereka-mereka yang kemudian yang berlaku adil. Mungkin kita kata kita nak dapat seperti adil Nabi SAW, mungkin tidak dapatlah. Nak dapat seperti Khulafa'ur Rasyidin pun mungkin kita tak akan dapat sebegitu. Tapi sekurang-kurangnya adalah
sekurang-kurangnya kita mengikuti mereka, walaupun bukan kesemua. Nak dapat seperti sahabat yang besar begitu memang beratlah. Ya, paling-paling tidak pun mereka ni ada, yang ni mengikuti akan mereka itu di dalam kepimpinannya. Sebab cabaran sebagai pemimpin tu kita maklum adalah besar dan juga hebat. Lebih-lebih lagi zaman sekarang, zaman yang dunia ni umpama tidak ada sempadan dan juga berhadapan dengan ujian sebagai pemimpin tu adalah berat berbanding dengan mereka-mereka yang lepas. Walaupun sebegitu, contohnya dah ada Rasulullah SAW dan juga Khulafa Ar-Rashidin. Jadi mereka tu pernah mentadbir dunia. Zaman Umar Al-Khattab ada 22 buah negara di dalam kekuasaan dia. Dia memimpin dengan adil. Bagaimana pembebasan Baitul Maqdis. Yang ini Umar Al-Khattab pergi, boleh dijemput tu, dia pergi dengan dia punya pengiring, pembantu, bawa ni maknanya pengawal dia lah, orang ataupun sebagai SU dia lah dan sebagainya lah. Jadi pergi satu keldai daripada Madinah pergi sampai kepada nak masuk kepada kota di Baitul Maqdis tadi, giliran dia punya pembantu dia sampai kepada kotanya, orang ingat pembantu tu sebagai Umar duduk di bawah tarik di mana. Jadi bagaimana tuan-tuan, bukanlah kita nak setahap itu, kita memang tak mampu untuk setahap itu. Tetapi walaupun sebegitu, tengok bagaimana itu pemimpin. Umar Al-Khattab ni bukan satu negara yang dia bawah kepimpinannya, tapi 20 buah negara masa dia jadi pemerintah di zaman itu. Bagaimana adilnya dan tidak terikat ataupun tidak terpengaruh dunia itu dalam hati dia, Umar Al-Khattab. Apabila dunia itu terpengaruh dalam hati setiap pemimpin, ditakuti dia akan terlibat dalam perkara-perkara yang tidak baik, dalam perkara-perkara harta. Umar Al-Khattab tu bagaimana apabila dia ditanya apakah dia akan mewarisi kepimpinannya kepada anak-anaknya, dia kata tidak mungkin. Sebab nak jadi pemimpin tu berat. Nah, begitu. Walaupun sebegitu tidaklah bermaksud tak payah jadi pemimpin, kena ada pemimpin. Jadi pemimpin ini dia punya ikutannya siapa? Nabi SAW dan juga para sahabat itu, Khulafa Ar-Rashidin sebagai contoh. Sebab apa tuan-tuan? Balik kepada apa yang kita sebutkan tadi, setiap kita ni akan dibangkitkan oleh Allah Yaumul Qiyamah, pada hari kebangkitan, pada hari dibangkitkan di mahsyar. Setiap orang akan dihisap apa yang dibuat. Pemimpin akan dihisap, orang yang melantik pemimpin pun akan dihisap. Apa yang kita buat ni, sekecil benda sampai ke besar-besar benda, akan dihisap dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhalal jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan mati, kata Allah. Semua yang bernyawa akan mati. Manusia mati, haiwan pun mati, tumbuh-tumbuhan pun mati. Jadi manusia di sini adalah makhluk yang utama yang perlu diperhatikan. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas akan mati. Dan hanya saja akan disempurnakan apa yang kita buat bila? Pada hari kebangkitan. Semua benda, semua perkara, mata kita, telinga kita, lidah kita, tangan kita, kesemua akan diberi pembalasan yang sempurna bila? Yaumul Qiyamah, pada hari kebangkitan. Begitu jugalah sebagai rakyat yang memilih akan dihisap kenapa dia pilih, dan orang yang dipilih pun akan dihisap dia sebagai pemimpin. Bagaimana kamu melaksanakan tentang tugas kepimpinanmu, tidak ada siapa yang terlepas. Jadi bermakna kita sebagai orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, setiap tindak tanduk kita mesti kita lihat untung rugi kita di hari kiamat. Dan ini tidak ada satu pun yang akan terlepas daripada hisab Allah, dan tidak ada satu pun yang akan terlepas daripada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi keadilan dia, yakni bagaimana saksi, diri kita akan jadi saksi terhadap apa yang kita buat, itu saksi. Dan juga alam kesemuanya akan jadi saksi terhadap apa yang kita buat. Begitu juga malaikat akan jadi saksi terhadap apa yang kita buat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan jadi saksi terhadap apa yang kita buat. Maknanya tidak ada satu pun yang akan terlepas daripada hisab Allah.
Tidak ada satu pun akan terlepas daripada kira bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita ada dalam diri kita. Setiap benda, daripada sekecil perkara sampai sebesar perkara, sama ada berkenaan dengan urusan akhirat ataupun berkenaan dengan urusan dunia kita, tidak ada satu pun yang terlepas daripada perhatian Allah dan akan dihisab. Yaumul qiyamah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja akan disempurnakan apa yang kita buat itu bila? Yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Tak ada satu pun. Tak ada satu pun akan terlepas daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting sebagai orang yang memilih pemimpin dan juga pemimpin, benda itu mesti ada semak dalam diri. Bukan senang jadi pemimpin dan bukan senang juga kita memilih pemimpin. Kita akan bertanggungjawab. Apabila Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, pernah diingatkan oleh Nabi SAW begini, iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Rawi Bukhari. Ini berkenaan dengan pesanan Nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal sewaktu dia nak dikirimkan jadi gubernur di Yaman. Ada sahabat-sahabat Nabi yang berkebolehan Nabi lantik sebagai pemimpin. Maknanya dalam urusan pemimpin ini bukan semua orang yang Nabi lantik, Nabi pilih, Nabi tahu siapakah yang mampu jadi pemimpin. Dan keduanya, pemimpin itu mesti nak ada, tidak boleh tak ada. Walaupun Islam ni kita tahu ketatnya, tetapi kepimpinan dan pemimpin dan kepimpinan tu mesti ada. Kalau tidak, masyarakat ataupun rakyat akan tidak terjaga dan mereka ni akan, maknanya hilanglah tujuan dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang bermasyarakat. Apa maksud di sini? Berhati-hatilah engkau terhadap harta mereka yang bagus-bagus. Yakni jangan engkau mengambil harta zakat yang wajib dari harta yang bagus-bagus sahaja. Dan takutlah engkau akan doa orang-orang teraniaya, kerana sesungguhnya antara doa tersebut dengan Allah tidak ada dindingnya. Yakni doa orang yang teraniaya selalu dikabulkan Allah. Ini pesan Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal, yakni hati-hatilah engkau terhadap harta-harta yang bagus-bagus. Apabila nak ambil zakat tu jangan pilih. Maknanya jangan sengaja pilih yang bagus-bagus. Apa yang perlu zakat, zakat. Apa yang tak perlu zakat, tak payah zakat. Jadi maknanya jangan menganiaya, di mana orang yang dizalimi ini doa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada hijab, tidak ada dinding. Orang tu lazim. Jadi maknanya sebagai kita ni, sebagai orang yang beriman kepada Allah, jangan menzalimi sesiapa. Sebab doa orang yang dizalimi itu diangkat oleh Allah, ataupun tidak ada hijab, tidak ada dinding pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pesan Nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal. Dan dalam hadis yang lain lagi, di mana pada dalam hadis ini, hadis yang sambung tadilah, hadis ini hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari. Nabi SAW bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Rawi Bukhari. Sesungguhnya kamu sangat mengharap-harapkan akan jabatan kepimpinan dalam pemerintahan dan kekuasaan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan yang tidak habis-habis nanti di hari kiamat. Ini cerita tadilah. Hadis yang kita bacakan tadi ada sambungan yang sebenarnya, di mana apabila Abu Zar Al-Ghifari meminta jawatan, kata Rasulullah, sesungguhnya kamu sangat mengharap-harapkan akan jabatan kepimpinan dalam pemerintahan dan kekuasaan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan yang tidak habis-habis nanti di hari kiamat. Itu pesanan Nabi kepada Abu Zar secara khusus, dan juga kepada kita semualah yang berhajat untuk jadi pemimpin. Di mana kata Nabi, pemimpin ini kadang-kadang apabila kita tidak mampu jadi pemimpin, kita tidak kuat, tidak ada kemampuan, dan juga kita tidak boleh berlaku amanah. Jangan lupa, di mana di hari akhirat nanti kekuasaan ataupun jabatan yang kita miliki, kepimpinan, jawatan pemimpin yang kita miliki, dia akan menyebabkan penyesalan yang tidak habis-habis. Menyesal.
Dalam dunia ni kalau kita bandingkan hidup kita ni, mungkin dalam 60-70 tahun kita akan mati. Dan apabila kita sebagai pemimpin dan kita tidak mampu untuk memberi amanah, memikul tanggungjawab amanah sebagai pemimpin, di mana hidup kita seronok sebagai pemimpin ni setakat itu saja. Mungkin kalau sebagai pemimpin sepenggal dua penggal habislah. Yang ini lebih kurang dalam 8-9 tahun saja. Tetapi azabnya, yakni kehinaan dan juga penyesalan kalau kita tidak amanah. Ini pesan daripada Rasulullah kepada Abu Zar. Dan ini pemimpin itu berat. Pemimpin itu adalah perlu kepada kekuatan. Pemimpin itu perlu kepada integriti kita. Orang yang kuat dapat memegang amanah. Di mana sesiapa yang tidak mampu untuk menyempurnakan amanah, dia akan berhadapan dengan apa? Penyesalan. Kehinaan dan penyesalan bila? Di hari akhirat nanti. Mati kipas. Ya? Kurang api. Dalam hadis yang lain pula, kita tengok hadis yang lain pula. Kita ambil hadis-hadis ni sebagai apa ni? Sebagai pengisi ceramah kita lah. Hadis ni penting. Sebab apa pentingnya? Kita boleh kata hadis ni, kita imani hadis tu. Dengan hadis ini dapatlah kita bentuk diri kita. Tersebut dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu, "Man talaba qada' al-muslimin hatta yanalahu, thumma ghalaba 'adluhu jawrahu, falahul jannah, wa man ghalaba jawruhu 'adlahu falahun nar." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang bermaksud barang siapa yang menuntut jabatan kaum muslimin hingga dia mencapainya. Barang siapa yang menuntut, meminta-minta ataupun dia menawarkan diri, dia minta jabatan-jabatan ataupun kepimpinan sehingga dia dapat jabatan itu, kemudian dia memerintah sehingga keadilannya mengalahkan kezalimannya, kecurangannya, maka baginya disediakan syurga. Pemimpin yang dia adil sehingga keadilan dia mengatasi akan kezaliman, kecurangan dia. Dia dapat menepiskan sifat dia untuk membelot dalam pentadbiran dia yang dia berlaku adil. Amanah di dalam kepimpinannya, di mana Allah Subhanahu wa taala janji pada dia melalui dah Nabi sallallahu falahul jannah, maka baginya syurga. Dan barang siapa yang memerintah sehingga kezalimannya mengalahkan keadilannya, maka baginya disediakan neraka. Dan sebaliknya, barang siapa yang memerintah yang mana keadilannya, kezalimannya mengalahi keadilannya, dia belok dalam pemerintahannya, macam-macam belok lah, tak kira sama ada dengan rasuah ke, sama ada dengan cara apa sahaja, di mana orang yang macam ni baginya falahul nar, yakni Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya neraka. Ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala melalui dah nabinya. Dua keadaan sahaja. Di hari akhirat kelak, setiap orang akan berhadapan dua sahaja. Pemimpin, umpama sebagai cerita kita ni pemimpin yang adil, amanah dia, di mana adil dalam kepimpinannya, dia tidak menuruti hawa nafsunya untuk berlaku sikap yang zalim, sikap yang menyeleweng dalam pemimpinannya, di mana orang itu falahul jannah, bagi dia syurga. Dan mereka-mereka yang turut nafsu dia zalim, dia menganiaya, dia belok di dalam pentadbirannya, falahun nar, tempatnya adalah neraka. Dua tempat saja. Di hari akhirat kelak ada dua tempat sahaja, syurga ataupun neraka. Baik orang besar, orang kecil, hanya dua tempat saja, syurga atau neraka. Apakah hanya sebab untuk kita ni memimpin dan kita belok, sedangkan kita seronok hanya hidup kita mungkin 60-70 tahun, tapi kita sengsara di hari akhirat sampai bila-bila? Tak mungkin orang cerdik akan pilih neraka berbanding dengan syurga. Boleh jadi pemimpin, tafadhal, tak ada masalah. Yang penting kita amanah. Yang penting kita tidak mementingkan diri kita. Apabila kita jadi pemimpin, kita tidak belok di dalam pentadbiran kita. Bagaimana Umar Abdul Aziz, yakni orang yang betul-betul amanah. Umar Abdul Aziz ni adalah keturunan Umar Al-Khattab. Walaupun sebegitu, dengan sebab amanahnya dan bagusnya dalam pimpinan, dia kena racun. Itu pemimpin umur 30 lebih, dia meninggal, kena racun. Sebab apa nak jadi orang baik ni kadang-kadang musuh ramai.
anak keluarga minta projek sana sini dia tak bagi, dia adil. Sehingga dia kalau dia ni ada urusan pejabat, dalam pejabat dia akan guna lampu pejabat. Dan kalau tidak ada urusan pejabat, tidak urusan negara, urusan diri sendiri, dia akan guna lampu dia sendiri. Tu adil, nak cari tahap macam tu payah juga. Tapi itu Umar Abdul Aziz. Sehingga bagaimana keadilannya tak disukai oleh ramai keluarganya yang minta projek-projek. Sehingga bagaimana dia dibunuh, diracun. Tu. Begitulah keadaan nak jadi pemimpin. Malaysia belum. Sikit lagi weh. Dan hadis yang lain pula, banyak hadisnya, kita ambil sikit-sikit je sebagai memenuhi masa. Di mana sabda Nabi SAW, sayakunu amaratun fasaqatun jawaratun faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum 'ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu walan yarida 'alayya al-haud. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad dan juga Imam Tirmizi, yang bermaksud akan muncul nanti beberapa orang pemimpin, yakni pejabat pemerintah yang fasik dan zalim. Maka barang siapa yang mempercayai mereka atas kedustaan mereka dan membantu mereka atas kezaliman mereka, nescayalah dia itu bukanlah dari golonganku dan aku pula bukanlah dari golongannya, dan dia tidak akan boleh mendatangi telaga minuman Nabi, yakni haud, di hari kiamat nanti. Nak tengok bagaimana dalam hadis ini. Ingat betul-betul, ni hadis Nabi ni. Kita ulang maksudnya, akan muncul nanti berapa orang pemimpin akan datang. Maknanya benda akan datang ni, zaman kita ni sebut akan datang lah, termasuk apa yang Nabi sebut ni. Nabi sebut hadis ni akan datang, saya kuno, mana kelak akan adanya. Jadi kelak tu zaman kita lah ni, zaman hujung dah ni. Akan muncul nanti berapa orang pemimpin yang fasik dan zalim. Yang fasik ni suka laku dosa besar, sama ada macam-macam lah, dengan rasuah ke, ambil cara yang zalim ke dan sebagainya, dan menzalimi orang lain, kadang menzalimi musuh politik. Maka barang siapa yang mempercayai mereka atas kedustaan mereka, barang siapa pengikut-pengikut yang percaya kepada mereka sedang mereka berdusta, dia tahu pemimpin itu dusta, dan membantu mereka atas kezaliman mereka, dan bantu pula memenangkan mereka di atas kezaliman mereka, nescayalah dia itu bukanlah dari golonganku. Nabi kata orang tu bukan dari golongan aku. Mana kalau bukan dari golongan Nabi, siapa? Mana bukan Islam. Dan aku pula bukanlah dari golongannya, dan dia tidak akan boleh mendatangi telaga Nabi, ni telaga haud. Tenaga Nabi ni apabila satu orang dapat minum, mana dia tidak akan kehausan sampai bila-bila. Sekali minum sudah cukup. Dan setiap orang yang nak dapat minum daripada tenaga Nabi ni, orang yang diakui oleh Nabi. Tengok bagaimana orang yang Nabi kata mereka tu bukan daripada kalangan aku, maknanya orang itu bukan Islam lah. Nabi tidak iktiraf orang yang bagaimana dia ni mempercayai pemimpin yang dusta, mempercayai pemimpin yang zalim, mempercayai pemimpin yang memang dia tahu fasik dan dia sokong. Jadi bagaimana di hari akhirat nanti orang ini tidak boleh datang, Nabi tidak mengaku dia sebagai golongan Nabi, dan dia tidak dapat minum telaga Nabi SAW ni. Tengok bagaimana pemimpin ni, apabila kita lantik dia, memang habislah tugas dia. Dia dapat pemimpinan, dia bawa lah diri dia. Kita yang tak dapat untung apa-apa tu, sedangkan kita tahu dia tu bagaimana keadaannya. Dia ni orang yang tidak berintegriti, orang yang zalim, dia macam-macam. Jadi bagaimana kita sokong juga dia, kita yang akan bertanggungjawab. Nah, ni hadis Nabi lah ni. Jadi saya ni baca semua hadis Nabi, bukan daripada perkataan saya. Sebab politik ni kadang-kadang orang tak suka. Tak suka apa yang tak kena kita. Kita kena dalam perkara ini, apa yang datang daripada Nabi, kita kena terimalah. Itu saja. Tak kira sebab saya bukan ahli politik dan saya ni bukan wakil daripada mana-mana pun, cuma kita baca hadis Nabi. Jadi bab politik ni berlaku di mana-mana. Kalau kita mati pun, selagi ada alam ni, sebelum kiamat, hadis ini berjalan juga sebagai pembimbing.
Al-Quran pun berjalan juga sebagai pembimbing. Sesiapa yang dilantik sebagai pemimpin dan dia zalim dan dia fasik, dia tidak akan masuk syurga Allah. Orang pilih pemimpin macam itu juga, dia tidak diakui oleh Nabi SAW sebagai daripada kalangan golongannya, dan dia tidak akan dapat minum daripada telaga Rasulullah SAW. Dan lagi sedikit lagi, kita baca 2-3 hadis lagi sebagai penutup. Ya. Ya? Azan. 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 Dah masuk dah. Kita satu hadis lagi ya. Satu hadis lagi sebagai penutup insya-Allah. Sabda Nabi SAW lagi, man istara'ahu Allah ra'iyatan thumma lam yahuttaha binusrihi illa harramallahu 'alal jannah. Yang bermaksud barang siapa yang diangkat Allah menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki syurga. Dan yang terakhir sampai last sekali, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Last. Ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Setiap pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia akan memasuki neraka. Pemimpin yang menipu rakyatnya, dia akan masuk neraka. Jangan menipu. Jadi sebagai nak jadi pemimpin, jangan penipu. Apabila kita dah tawarkan manifesto, kita kena buat. Manifesto tu adalah janji kita. Kalau kita menipu, masuk di sinilah. Tidak akan masuk orang tu akan masuk neraka. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni jadi berdapatlah manfaat kepada kita. Dan kalau tuan-tuan nak membaca, boleh baca ni. Saya ambil daripada dosa-dosa besar, kitab dosa-dosa besar Al-Kabair. Imam besar ni, Imam hadis Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi, baca di sini. Banyak lagi hadis-hadis berkenaan dengan kepimpinan, yang mana pemimpin yang pendusta, yang penipu itu adalah melakukan dosa besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.